Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah subjek PPA 3173 Pembangunan Lestari K3 iaitu Puan Nur Hafzliana binti Hanafi. Saya Muhammad Aris MAB Muhammad Syafi'i, pemegang kad matrik S62126 bersama 8 ahli yang lain akan membentangkan isu apa itu eye-boring. Tanpa membuang masa, saya akan teruskan pembentangan dengan pendahuluan. Apa itu eye-boring? Eye-boring merupakan satu bekalan air alternatif. Eye-boring ini banyak dipraktikkan sebagai air harian di negeri Kelantan. Memperoleh bekalan air melalui proses penggerudian air di bawah tanah ke permukaan melalui saluran paip. Proses pengerudian ini hendaklah memilih kawasan yang sesuai untuk digali supaya kualiti air tidak terjejas. Tempat yang sesuai adalah di kawasan tanah liat dan di bawahnya terdapat lapisan pasir yang bertindak sebagai penapis semula jadi sebelum air disedut ke permukaan bumi. Seterusnya saya akan beralih kepada rasional. Terdapat 3 rasional yang digunakan. Yang pertama adalah mendedahkan tahap kesihatan dan kesejahteraan tubuh badan apabila menggunakan air alternatif sebagai sumber harian. Yang kedua adalah meningkatkan tahap kefahaman tentang kualiti air yang diambil supaya dapat mengekalkan gaya hidup sihat tanpa sebarang penyakit luaran atau dalaman. Yang ketiga adalah menjelaskan risiko pengambilan air dari bawah tanah jika tidak melakukan proses perawatan yang betul terlebih dahulu. Matlamat kempen meningkatkan kesedaran masyarakat tentang cara penggunaan air boring, pengetahuan tentang kebaikan dan keburukan penggunaan air boring, menjelaskan risiko tentang pengambilan air bawah tanah jika tidak melakukan proses perawatan yang betul terlebih dahulu. Strategi kempen menghasilkan video berkaitan dengan kepentingan penggunaan air boring, memaparkan video tentang kebaikan dan keburukan penggunaan air boring, memaparkan video mengenai risiko sekiranya proses perawatan pengambilan air bawah tanah tidak dilakukan dengan betul. Taktik kempen menyebarkan video di media sosial seperti Telegram. Yang kedua, menyebarkan video mengenai kebaikan dan keburukan air boring. Yang ketiga, menyebarkan video tentang risiko proses perawatan pengambilan air bawah tanah sekiranya tidak mengikut prosedur. Jadual pelaksanaan program kami telah mengadakan secara maya melalui platform Google Meet yang diadakan pada 8 Disember 2021. Sebelum mengadakan program, kami telah melakukan perbincangan bersama Puan Nur Hafzliana serta ahli kumpulan untuk menyediakan poster, slide dan Google Form kepada para peserta. Jadual pelaksanaan yang seterusnya adalah semasa dan selepas program. Semasa program, kami menjalankan program dengan menayangkan video, menyebarkan poster, mengadakan kuis serta memberi sagu hati kepada para pemenang serta memberikan borang maklum bala kepada para pelajar. Selepas program dilaksanakan, kami mengedarkan Google Form serta sijil kepada para peserta yang menyertai program kami. Seterusnya, aktiviti kempen, kami telah menayangkan video pendek kepada para peserta mengenai apa itu air boring, kelebihan dan keburukan air boring. Kemudian kami mengadakan kuis online kepada para peserta melalui platform kohort. Belanjawan yang telah kami keluarkan untuk program ini adalah sebanyak RM30, iaitu sagu hati top-up kepada para pemenang kuis, dan sasaran yang telah kami terima untuk program ini adalah seramai 40 orang para peserta. Seterusnya, ini merupakan platform Telegram yang telah kami wujudkan sebagai tempat untuk kami memberikan segala detail program kepada para peserta. Kemudian ini merupakan poster yang telah kami sediakan untuk dihebahkan kepada grup Telegram dan grup WhatsApp untuk menarik para pelajar menyertai program yang telah kami laksanakan, iaitu apa itu air boring. Kemudian ini merupakan gambar bukti semasa program ini dilaksanakan, iaitu gambar pertama adalah ketika menunggu kehadiran para peserta. Yang gambar kedua merupakan ketika kami menayangkan video pendek kepada para peserta mengenai apa itu air boring. Kemudian gambar yang terakhir adalah gambar ketika kami melaksanakan kuis online kepada para peserta melalui platform kohort. Sebelum pelaksanaan kempen. Yang pertama,
pengetahuan mengenai air boring. Berdasarkan data Maklum Balas, sebanyak 46.3% responden tidak mengenali air boring. Seterusnya diikuti dengan 39% yang mengenali air boring dan 14.6% yang mungkin mengenali air boring. Yang kedua ialah persetujuan air boring dipraktikkan sebagai bekalan air alternatif. Sejumlah 51.2% responden bersetuju menjadikan air boring sebagai bekalan air alternatif. 29.3% responden menyatakan bahawa air boring mungkin sesuai dijadikan sebagai bekalan air alternatif dan 19.5% tidak bersetuju menjadikan air boring sebagai bekalan air alternatif. Seterusnya ialah kesan kepada kualiti air jika kawasan yang digali untuk air boring tidak sesuai. Majoriti memilih bahawa air tersebut tidak selamat untuk diminum, namun masih boleh digunakan untuk tujuan komersial lain seperti pertanian dengan sebanyak 73.2%. Sebanyak 61% responden memilih bahawa air tersebut mungkin mengandungi patogen yang berbahaya yang akan memudaratkan konsumer air boring. Dan sebanyak 46.3% responden memilih bahawa air tersebut akan berbau busuk dan berwarna merah. Hak sebagai pengguna. Sebanyak 92.7% responden bersetuju bahawa penerimaan bekalan air bersih dan selamat digunakan adalah hak mereka sebagai pengguna. Dan hanya 7.3% responden tidak bersetuju akan kepentingan penerimaan bekalan air bersih sebagai seorang pengguna. Keberkesanan borang soal selidik. Sebanyak 90.8% responden bersetuju bahawa borang soal selidik ini berjaya menambahkan pengetahuan mereka terhadap air boring. Namun, terdapat 9.8% responden tidak bersetuju akan keberkesanan borang soal selidik ini. Majoriti responden memberikan sokongan mereka terhadap pelaksanaan kempen Apa Itu Air Boring. Pengetahuan mengenai air boring setelah pelaksanaan kempen. Setelah kempen ini telah berjaya dilaksanakan, seramai 95.2% responden telah mengenali air boring. Adakah kempen ini membantu? Majoriti responden, iaitu sebanyak 95.2% bersetuju bahawa kempen ini membantu mereka untuk lebih mengenali apa itu air boring. Pihak kami telah mengumpulkan data dan berikut adalah pendapatan data yang tertinggi. Responden menyatakan bahawa kempen ini membantu mereka mengetahui lebih lanjut mengenai air boring, proses pengurudian air boring dan dapat mengetahui efek air boring dengan lebih terperinci. Sokongan ke atas keberterusan pelaksanaan kempen. Semua responden menunjukkan sokongan mereka agar kempen sebegini wajar diteruskan. Pengajaran yang boleh diambil atau diperolehi oleh para peserta dalam menyertai program ini adalah: yang pertama, para peserta mengetahui apa itu air boring. Yang kedua, para peserta mendapat ilmu atau mendapat pengetahuan tentang kebaikan dan keburukan air boring dari segi tanaman, dari segi kesihatan dan sebagainya. Air boring mempunyai kesan baik dan kesan buruk dalam kehidupan seharian. Bagi pengajaran ketiga, para peserta dapat mempelajari teknik-teknik untuk mendapatkan sumber air bawah tanah bagi kegunaan tanaman. Dalam program ini, para peserta didedahkan dengan 2 video, iaitu yang pertama adalah video teknik untuk dapat sumber air bawah tanah dan yang kedua, video cara-cara untuk menggunakan air boring atau mendapatkan air boring. Secara tuntasnya, program ini iaitu program Apa Itu Air Boring banyak memberikan pengajaran kepada para peserta yang menyertai program ini. Kempen ini telah menerapkan nilai SDG iaitu SDG 3 Good Health and Wellbeing dan SDG 14 Life Below Water kepada para peserta. SDG 3 Good Health and Wellbeing ialah kesihatan dan kesejahteraan yang baik. Melalui kempen ini juga, kita dapat mengetahui cara merawat air boring supaya kesihatan kita terjamin. Manakala SDG 14 Life Below Water ialah kehidupan bawah air. Kempen ini dijangka memberi pendedahan tanggungjawab masyarakat dalam menjaga tahap kualiti air seperti sungai, tasik, pantai dan sebagainya. Kempen kesedaran penggunaan air boring dalam kalangan masyarakat telah bertujuan untuk mengkaji keberkesanan kempen yang dijalankan oleh kami. Kempen yang dijalankan ini menerapkan SDG 3 dan SDG 14. Kempen ini bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang penggunaan air boring. Selain itu, ia juga bertujuan untuk memberi pengetahuan tentang kebaikan dan keburukan penggunaan air boring. Seterusnya, mewujudkan sikap rasa bertanggungjawab dalam kalangan masyarakat terhadap penggunaan air boring.
Masalah kekurangan air dapat diatasi kerana adanya air boring. Maka dengan itu lahirlah idea untuk kumpulan kami untuk menjalankan kempen ini. Kempen ini telah mendapat sambutan yang baik daripada masyarakat dan ia juga telah mencapai matlamat kempen kami. Sebagai kesimpulannya, kempen Apa Itu Air Boring merupakan satu kempen yang sememangnya penting dalam membantu masyarakat mengenali air boring dan menambah pengetahuan mengenai air boring. Hal ini kerana kebanyakan masyarakat tidak mengenali air boring yang mana telah lama digunakan di sesetengah negeri, terutamanya di negeri Kelantan. Diharapkan dengan adanya kempen ini dapat menyampaikan mesej kepada masyarakat berkaitan dengan air boring agar dapat memanfaatkan sumber air bawah tanah yang mempunyai banyak kelebihannya. Sekian daripada kami, terima kasih.